Lalu kerajaan sekali lagi terpaksa mengumumkan supaya sekolah ditutup dan seterusnya sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Pengumuman itu dibuat Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin selepas berlakunya peningkatan kes COVID-19 yang agak membimbangkan dalam institusi pendidikan. Tindakan ini terpaksa diambil berikutan kenaikan kes yang mendadak di institusi pendidikan serta sebagai langkah berjaga-jaga. Ini juga bagi mengurangkan risiko jangkitan yang berlaku di luar sekolah semasa musim perayaan dan mengelakkan peningkatan jangkitan di institusi pendidikan di bawah KPM. Sesi pembelajaran secara atas talian sudah pun bermula pada 16 Mei lalu bagi sekolah kumpulan A iaitu di Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu, manakala bermula 17 Mei bagi sekolah kumpulan B iaitu di Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pembelajaran atas talian merupakan satu keperluan yang tunjang bagi memastikan pelajar terus diberi pendidikan walaupun berdepan situasi sukar kerana tidak dapat bersemuka dengan pengajar seperti kebiasaan. Ini bukan pertama kali. Pihak yang terlibat pernah melalui situasi ini tahun lalu. Para pendidik, ibu bapa dan pelajar pernah berdepan cabaran belajar atas talian dan kali ini sekali lagi mereka perlu melaluinya. Jika dahulu pihak sekolah yakni guru menghadapi kesulitan untuk membiasakan diri, namun kini ia mungkin tidak lagi menjadi halangan kerana pengalaman mengajar. Bagi ibu kepada 3 orang anak ini, beliau sentiasa memastikan agar dirinya dan anak-anak tidak ketinggalan dalam mengikuti kelas secara online dan seterusnya menyiapkan tugasan yang diberikan. Cabaran dia memang agak tough jugalah sebab saya bekerja. Jadi macam dulu kita hantar anak pergi sekolah, kita tahu balik malam baru kita check kerja sekolah kan. Sekarang bangun pagi, saya dah kena check handphone dulu. So, saya di office, saya akan jot down hari ni kerja apa, hari ni nota apa. Balik rumah, mulalah diorang punya sesi. Sebab diorang tak boleh nak ikut sesi pagi macam sekolah tu. Sebab kita kerja kan. Tapi ada banyak perbezaan lah daripada sistem dahulu dengan sekarang. Sistem sekarang nampak lebih teratur. Tahun ni nampak lebih teratur. Cikgu-cikgu pun dah guna satu platform yang sama. Dan cikgu-cikgu pun dah boleh buat rakaman dan kita boleh ulang rakaman tersebut. Berbanding dengan tahun lepas, mungkin semua orang masih kelang kabut kan. So semua melalui WhatsApp, ada yang tertinggal. Kita pun tak tahu ada kerja sekolah ke, tak ada. Sebab terlalu banyak info yang masuk. Guru dilihat semakin yakin dan mahir untuk mengendalikan kelas secara maya. Walaupun tidak semudah yang disangkakan, guru tiada pilihan lain. Dengan kapasiti dan fasiliti yang ada, pembelajaran perlu diteruskan agar tiada murid yang tercicir. Puan Zakiah, ibu berkerjaya ini mengakui agak kekok dan stres pada peringkat awal pembelajaran secara atas talian dilaksanakan tahun lalu. Baginya, ibu bapa perlu menjadi guru dan ibu di rumah. Sekiranya berlanjutan PDPR ni, sekarang untuk permulaan nampak ada progres lah pada yang dahulu. Semoga, tapi saya lebih harap cikgu-cikgu pun semua guru tu pun guna satu channel yang sama. Buat masa ni masih ada lagi guru-guru yang masih guna cara lama melalui contohnya WhatsApp saja. Padahal cikgu yang lain dah guna GCR, dah guna Telegram. Saya harap macam itulah cikgu dan ibu bapa sama-sama berbincang dan supaya memastikan tak ada yang tertinggal, anak-anak murid yang tertinggal. Puan Zakiah, ibu berkerjaya ini mengakui agak kekok dan stres pada peringkat awal pembelajaran secara atas talian dilaksanakan tahun lalu. Baginya, ibu bapa perlu menjadi guru dan ibu di rumah yang mana dirasakan tidak semua individu mampu melaksanakannya dengan baik. Tetapi, Allah bisa tegal biasa. Tanggungjawab ini wajib dipikul dengan baik dan amanah. Bukan mudah sebenarnya. Tugas ini perlu digalas dengan sebaik mungkin oleh semua pihak, yakni guru, ibu bapa dan pelajar. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi pelajar dan murid di seluruh negara dilihat bukan sahaja membawa cabaran besar kepada ibu bapa, malah guru dan pelajar juga terpaksa berdepan dengan pelbagai isu. Permasalahannya ialah data dan juga gadget. Ya, sebab mereka berkongsi dengan ibu bapa
Jadinya kelas tu hanya dapat dijalankan apabila pada waktu malam, ya, setelah ibu bapa balik, barulah mereka dapat menggunakan gadget sebab masalah di bandar dan juga di kawasan pedalaman, ya, kawasan pinggir bandar ni lain dari segi mungkin komputer, PC, ya, mereka tiada. Jadinya benda ni baru, jadi agak susahlah bagi mereka untuk dapat input daripada cikgu, ya. Macam saya pun hanya menggunakan WhatsApp, saya hantar kerja dan saya meletakkan satu kotak box di depan, ya, untuk pelajar menghantar kerja-kerja dan letak di dalam tu. Ya, sebelum tu kita kena kreatif berfikir, ya, pada PDPR 1.0 tu kita kena kreatif, cepat berfikir macam mana nak selesaikan dan pengajaran dan pembelajaran anak-anak murid tu berjalan seperti biasa. Bagi warga pendidik pula semestinya mempunyai cabaran yang sedikit berbeza. Punya tanggungjawab di rumah menguruskan keluarga dan mendidik anak-anak murid sekolah dari dalam talian. Antara kesukaran yang dihadapi golongan pendidik adalah seperti sukar untuk memantau disiplin dan tumpuan pelajar. Pelbagai aplikasi diguna pakai dengan harapan cuba jaya. Kalau boleh kita nak buktikan yang kita ni mampu. Kalau yang tak celik IT, kita kena belajar. Sebab tema kita pun berguru demi ilmu, ya, bina generasi baru, kita kena buat, kena lakukan supaya anak murid kita dapat dan gaji kita juga berkat. Macam itulah. Jadi menjawab tadi tu, saya rasa permasalahannya masih lagi sama. Dari segi gadget, line, ya. Kalau line data internet kita laju, gadget pun ada, saya rasa masalah ni tak ada. Ya, masalah itu tetap pada saya lah. Tak tahulah kepada rakan-rakan yang lain, tapi masalah saya ialah gadget dan juga data. Kemampuan lah, dari segi kemampuan. Jadinya ada juga cikgu yang membantu, ya. Kita perkenalkan macam-macam lah untuk membantu. Ni kan ada, kadang-kadang kita ada handphone yang second hand, rasa tak guna, kita bagilah kepada anak murid yang tak mampu, kan. Buat apa kita simpan, kan. Kurang pahala ke kita nanti. Jadinya saya rasa dalam satu kelas tu separuh masih lagi tak ada kemudahan gadget dan data internet ni lah. Proses ini sangat mencabar kerana kesemua pihak perlu memberi komitmen yang tinggi untuk menyertai pelbagai aplikasi. Ruang penambahbaikan dalam pengajaran PDPR perlu dipertingkatkan kerana banyak isu yang dibangkitkan, terutama kesediaan murid dan guru menerima kaedah ini sebagai sebahagian daripada normal baharu dalam pendidikan. Antaranya, 70 hingga 80% guru melaporkan cabaran utama melaksanakan PDPR adalah kesukaran mendapatkan perhatian pelajar selain masalah kekurangan peralatan, kelemahan infrastruktur dan capaian internet. Kehadiran murid yang mengikuti PDPR pula tidak mencapai 80% dan kebanyakan murid tidak memberikan fokus kerana suasana rumah yang tidak kondusif. Ada juga ibu bapa yang mengeluh kerana tidak dapat fokus terhadap pembelajaran anak-anak sekaligus terpaksa mencari nafkah dengan bekerja di rumah, atau lebih sukar lagi apabila terpaksa mengendalikan kelas anak-anak dan bekerja di rumah dalam satu masa. Bagi ibu bapa yang bekerja, cabaran membahagikan masa sangat ketara. Cabaran pembelajaran dalam talian dilihat berbeza buat ibu kreatif bernama Nur Salina. Ibu kepada 9 orang anak ini pernah tular kisahnya kerana kreativiti mendidik anak-anak dari rumah. Bukan mudah mempunyai 9 orang anak dan dalam masa yang sama memastikan kebajikan dan pendidikan mereka terjaga, terutamanya dalam musim PKP yang masih berlarutan sehingga sekarang. Saya mempunyai 9 orang anak dan masing-masing 7 daripadanya telah bersekolah dan 2 orang lagi masih kecil. Memandangkan anak saya yang seorang tu baru masuk ke tahun 1, dia tidak akan melalui proses bagaimana yang kanak-kanak tahun 1 laluinya lah, seperti tahun-tahun yang lepas. Jadi saya pun memikirkan bagaimana saya nak menjadikan rumah ini situasinya seperti di sekolah.
Pada hari pertama saya telah membuat kelas dengan meletakkan meja dan seolah-olah macam di dalam kelas lah. Dengan tujuan supaya anak-anak dapat merasa bahawa mereka berada di sekolah. Dan saya mewajibkan semua anak-anak untuk memakai baju sekolah. Mungkin ibu-ibu di luar sana jika tidak dapat meniru sepenuhnya apa yang dikongsikan, boleh mula dahulu dengan mengambil sedikit dari cara bagaimana pasangan ini membantu anak-anak mereka yang bersekolah di rumah sepanjang PKP 2021 ini. Mungkin dengan cara ini anak-anak akan rasa lebih teruja dan gembira untuk belajar. Pada hari kedua baru saya dapat idea. Itu pun melalui idea daripada kawan-kawan untuk saya membuat kantin sekolah. Dan apatah lagi anak yang darjah 1 ni dia tak pernah lagi membeli. Jadi saya pun cuba hidupkan suasana kantin di dapur saya. Jadi saya membawa kantin pula masuk ke dalam dapur saya. Saya dapati anak-anak sangat seronok dan sangat gembira sebab dia dapat membeli di kantin. Waktu tempoh pelaksanaan PDPR tu, saya menggunakan hanya satu handphone sahaja dan guru-guru hanya memberi video guru tu sendiri ataupun link untuk dibuka dan difahamkan, untuk didengar. Jadi saya akan membeli kelengkapan seperti pensel warna, kertas lukisan, kertas warna dan macam-macam lagi lah, supaya saya dapat membuat aktiviti untuk anak-anak sementara menunggu anak yang lain pegang handphone untuk sesi pembelajaran mereka lah. Sudah setahun dunia berperang dengan pandemik ini, semakin ramai yang dijangkiti. Kita tidak tahu siapa, bila dan bagaimana sebenarnya jangkitan berlaku. Ini kerana virus sudah berada dalam komuniti. Bagi mereka yang sudah dijangkiti atau sudah pulih serta bebas dari virus ini, punya kisah tersendiri. Puan Halizah sudi berkongsi pengalaman dirinya dan ahli keluarga lain yang kini baru sahaja bebas dari virus COVID-19. Walaupun disahkan positif virus, Puan Halizah yang berusia 60 tahun ini sentiasa kekal aktif dan berfikiran positif. Itulah juga yang dilakukan oleh ahli keluarganya yang lain. Mak tahu, Mak jaga diri, okey? Bapa Mak kau tahu. Mak jangan susah hati ya, kat kami. Permulaannya kontak rapat makcik, suami makcik. Dia kerja luar, dia kerja travel lah, senang cerita. Dia yang kontak rapat kat kita orang. Awal tu makcik dah demam. Dia dah demam, dia tak demam panas tau. Ini makcik nak cakap, masing-masing cara masing-masing. Sebab makcik punya pengalaman, makcik demam dulu. Demam bukan demam panas, tapi demam dalam. Dia panas bahang gitu. Lepas dia dah mula batuk. Batuk sekali, batuk. Lepas tu dia masuk hari kedua tu, pakcik suat hari Senin, masa tu pakcik dah demam dah. Dan makcik dah agak, memang makcik positif. Tapi makcik tak keputusan lagi. Sebab kita dah rasa demam. Sebab dia orang cakap, ada simptom badan orang tak sama. Cakap macam makcik, dia demam dulu. Dia demam, dia tak melagak demam tau. Dia demam, dia baik. Dia, macam biasa normal. Tapi batuk tu dah mula dah. Sekali-sekali tu. Bila hari ke-5 tu pakcik baru dia batuk tu dah kerap.
Menantunya Nur Syafiqah 29 tahun adalah individu yang bertanggungjawab mengurus dan menjaga kesemua ahli keluarga yang positif COVID. Masa tu rasa down lah. Tapi cubakan kuatkan hati juga. Masa kita handle depan dengan pesakit COVID yang tengah kemurungan, macam suami Ika, dia bila dia tahu dia positif, dia macam down. Lagi-lagi bila dia dah tak ada dia bau, dia rasa dia down. Dan tu Ika depan-depan dia tanya dia kenapa, apa rasa. Dia cakap dia macam rimas lah, apalah. Sebab bila kita tak dapat bau, kira macam oksigen sepenuhnya tak dapat lah kan. So dengan anak lagi, memang berlari, memang tak cukup tidur. Dalam sehari tu bolehlah kata ternyenyak tidur 2 jam je. Tak boleh, Daddy ada work. Nanti kita jumpa Daddy. Kakak jangan nangis. Stigma terhadap mereka sekeluarga dirasai terutamanya ibu muda ini. Walaupun dia disahkan negatif, tetapi ada pelanggan dan kenalan rapat yang menjauhinya serta menolak bulat-bulat perkhidmatan yang disediakan sebelum ini. Stoplah segala bisnes yang ada. Tapi masyarakat sekarang kan dia dah tahu kita positif, diorang kebanyakannya pandang sinis lah dekat kita sebab kita family positif. Orang kata nanti sekarang berjangkit. Tapi sebenarnya untuk pesakit COVID, bila dia dah dalam tempoh kuarantin yang dalam jangka masa yang lama, penyakit tu tak akan merebak dan tak akan berjangkit dekat sesiapa. Dah duduk dalam tu, kita reba je lah. Apa doktor nak buat, jangan merongok, jangan apa. Apa yang doktor nak buat rawatan tu, bagi je dah. Sebab kita nak sihat kan. Ya memang macam-macam yang kena kan. Yang budak-budak, muda-muda yang kena tu. Macam kata jangan fikiran negatif lagi. Awak dah tentu ada positif dah ada dalam. Tapi tubuh seluruhkan diri, jangan fikir nanti ada susah. Bila ada susah, orang tak ada. Kita punya pasal. Untuk pesakit COVID ataupun bekas pesakit COVID, dia bukan satu jenayah yang besar untuk orang-orang sekeliling nak pandang sinis, pandang serong, bagi kata-kata negatif. Sepatutnya kita kena bagi kata-kata positif dekat diorang. Sebab diorang dah positif COVID. Bila diorang kena, diorang akan rasa down. So kita sebagai rakyat ni, kita sebagai masyarakat ni, jangan langsung cakap, oh dia ni nanti sekarang berjangkit. Tak boleh. Sebenarnya tu memang bagi down. Sebenarnya diorang bila dapat tahu je result diorang positif, time tu diorang memang dah down. Masyarakat luar, diorang selalu pandang sinis. Tapi bila ada setengah ni, diorang bantu Ika. Belikan barang dapur, sediakan pampers anak, diorang tolong Ika. Kadang tu ada doktor panel Ika pun, dia datang jauh-jauh untuk hantarkan ubat bekalan untuk anak-anak. Dia selalu bagi kata-kata semangat. Syia sangat rasa bertanggungjawab apabila dia disahkan positif dengan memaklumkan kepada semua kontak rapatnya supaya mengasingkan diri dan membuat ujian saringan. Pemuda ini sentiasa kekal positif dan menurutnya dia langsung tidak mempunyai apa-apa gejala dan simptom sehinggalah tamat hari kuarantin. Pada satu Ahad, saya dinner dengan satu kawan. Saya makan malam lah dengan kawan saya. Dia punya bos, dia punya MD, dia dapat COVID positif. Kerana so saya pun takutlah kerana dia setiap hari dia kerja dengan dia punya MD. So saya ada dinner dengan dia, saya pun takut juga. Tapi sampai Sabtu pagi, kawan sudah dapat report, dia cakap dia positif. Tapi itu nurse pun sudah cakap dia kasih saya result ialah positif.
pada pukul 8 malam. Tanya nurse lah apa yang I kena buat. Okay, dia cakap start from now, I cari satu bilik quarantine yang ada tandas, bathroom, semua barang. Saya quarantine sendiri. Dan seminggu yang sesiapa saya jumpa, kasih mereka tahu saya sudah positif, suruh mereka buat satu test. Langsung tak ada simptom. Oh, tak ada simptom. Dia totally tak ada simptom. Semasa saya quarantine dalam bilik, saya pun tak ada rasa saya batuk atau fever, anything. Langsung tak ada. Sabtu malam saya dapat positif kan. Ahad pagi, semua family saya sudah pergi buat swab test. Semua orang pun negatif. Chia bersyukur kerana dikelilingi rakan-rakan yang sentiasa memberi sokongan kepadanya. Tetapi ada juga yang bertindak menyisihkannya. Ada juga kawan cakap, you jangan mari kedai saya. Ada juga, tapi tak apalah. Betul tak? Kalau orang tak suka, kita pun tak paksa juga. I nasihat ialah, kalau nasib tak baik, unlucky, you dapat COVID, jangan panik. Jangan panik. Okay? Be positive-minded and not negative-minded. Be positive-minded. Keep your mind open and think how to boost up your immune system and try to, together to face the problem with your families or whoever. Bagi wanita yang mesra dipanggil Hana, kesemua ahli keluarganya positif COVID-19. Bagi Hana, bukan mudah untuk mengendalikan emosi apabila melihat setiap seorang ahli keluarganya diambil oleh pihak KKM untuk ditempatkan di pusat kuarantin dan hospital yang berlainan. Kita perasan yang dia dah start batuk. Batuk yang sangat kuat tau. So, kita pun macam wondering lah, kenapa abah batuk? Lepas tu dia start cakap, dia kata sakit badan apa semua. Kita pun untuk first orang kata, selama ni kita tak ambil endah tahu tentang apa itu gejala COVID-19. Kita hanya tahu jaga SOP. Tapi sebenarnya perlunya kita ambil tahu gejala ni supaya bila dalam one of our family, contoh demam, kita kena tahu gejala-gejala orang COVID-19 ni dia almost the same. Cumanya different body, dia lain-lain. Yang paling Hana tak boleh terima sebenarnya bila masing-masing dia ambil. Husband permulaan adik perempuan Hana diambil untuk bawa ke Maib Serdang. Suami dibawa ke Hospital Tampin. Time tu kira macam breakdown sangat sebab kita tahu sebab kita hanya nampak selama ni dalam berita orang kena tahan. Tapi kali ni kita punya family members dan kita tak tahu adakah itu kali terakhir kita jumpa dia. So kita orang memang totally down. Yang ada dalam rumah time tu Hana, adik lelaki yang negatif dan mak. The lesson learn yang Hana belajar dekat sini kan, sebenarnya orang yang COVID ni, kita sebenarnya pada Hana lah, sakit tu bearable. Kita boleh tanggung tau sakit tu. Sebab sakit dia yang orang kata kita boleh hadapilah. Tapi yang paling Hana tak boleh terima adalah bila kena berpisah dengan family. That was the terrible things lah yang happen to me since I'm a COVID patient kan, positive COVID. So Hana rasa macam bila seorang diambil tu Hana down. Sebab kita tengok sendiri, sebab Hana pula dekat rumah, kuarantin di rumah. Sebab Hana je antara orang yang tak diambil ke pusat kuarantin atau hospital. So Hana kuarantin di rumah. So bila tengok setiap seorang diambil, especially mama Hana yang dah umur 60 lebih, dia pula sakit lutut. So kita rasa worried tau. Sebab apa yang pandangan Hana pandang, bila dia pergi tu kita tak tahu bila kita akan jumpa dia lagi. Stigma terhadap mereka yang pernah dan sedang dijangkiti perlulah dihentikan segera. Hentikan menyisih mereka dan sebaliknya kita cuba membantu mereka pulih sepenuhnya, terutama dari segi kesihatan mental mereka. Nantikan sambungannya dalam siri cerita kita seterusnya tentang stigma terhadap bekas pesakit COVID.